Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 16 Ramadan 1443, bermakna kita telah berlalu separuh Ramadan telah berlalu. Kata di para ulama Islam, nisfu Ramadan qad zahaba, separuh Ramadan telah pergi, wal baqi zahabun. Ini kita belajar bahasa Arab. Zahaba, rumah sama, zahaba. Zahaba mana pergi. Setengah Ramadan telah pergi. Wal baqi zahabun. Tengok. Rumah sama, zahaba, buah bagi depan. Zahabun maknanya emas. Hak tinggal lagi ni bernilai seperti emas, maknanya mahalnya masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini. Maknanya kalau kita tidak ambil peluang yang ada ni, separuh lagi ni, tak pecuk betul-betul. Kata orang tak tukar gia, kalau kereta ada turbo kata, dia ada turbo, gia tu gia. Hak kita pecik nak metah tu. Ni masuk setengah akhir ni kena tekan dah butai turbo ni supaya banyak sikit lagi. Kalau sibuk lagi, lara lagi, tak boleh pergi masjid lagi, tak boleh tadarus Quran lagi, tak boleh baca Quran lagi, kita ada jadi 5 hari depan, masuk 10 yang ketiga, 20 yang terakhir. Kata orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila iza dakhala al-ashru shadda mi'zarah. Mana ikat kain. Ikat kain ni kalau kita bahasa orang Kelantan, cawak kotel lah tu. Maknanya kena perih dah ibadat kita. Tak boleh kata ada sela-sela lagi, tidak. Itu dia panggil sudah masuk 10 yang terakhir. Sebab itulah biasanya 10 terakhir ni kita tambah lagi. Lepas pada tarawih, kita balik rehat, tahajud pula. Pukul 3.30, pukul 3 pagi, kita tahajud semula. Sebab apa? Sebab kita nak tambahkan nilai kita supaya kita jumpa dengan salah satu daripada malam 10 akhir, kita bertemu, kita berdiri, kita beribadat pada malam tu Lailatul Qadar. Gandaan 83 tahun kita masuk. Jadi para jemaah sekalian, ingat baik-baik, separuh yang terawal telah berlalu, separuh yang baki lagi zahabun, maknanya bernilai emas. Kita kalau hak emas kita cara, tapi kalau hak hak tidak emas ni kan begitulah. Dah, duk tunggu jadi warga emas lah kita ni. Warga emas tapi masa keemasan tidak digunakan, kita kata ini satu kerugian. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada tafsir kita surah Fussilat. Surah Fussilat, kita akan sambung perbincangan kita pada kali ini ayat yang ke-44 sehingga ayat 46. Ayat 44 sehingga 46 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 1048. Apakah tajuk yang kita akan bincang ni? Iaitulah tajuk dianya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Lugah Quraisy, lughat Quraisy. Sebab waktu turun Quran, Quraisy ada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bagi kemuliaan kepada dia, Quran turun dengan bahasa dia. Tapi dia terima tak terima, itu penyakit lain. Kemudian Allah gambarkan Quran ini dua fungsi, hudan wa syifa. Dia petunjuk, dia penawar. Penawar kepada dua-dua pihak. Yang fizikal pun boleh, penawar untuk hati pun dia, itu dia panggil fungsi Al-Quran. Kemudian untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, iaitulah kisah Nabi Musa alaihi salam yang juga telah diderhakai oleh kaum dia. Maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau letih berlawan dengan Quraisy, Musa dulu telah melalui jalan yang sama
Dia juga adalah kepenatan. Sebab apa? Sebab kaum dia juga buat kerana seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, pilihlah jalan yang terbaik untuk kamu, sama ada nak jadi orang beriman, beramal saleh, fali nafsi, untuk dirimu. Bukan kita beramal ni bukan untuk Allah, untuk kita. Manakala kita tak beramal, Tuhan jadi lemah, tak bermaya sebab ramai orang tak puji dia. La, memuji Allah, fali nafsi, untuk dirimu, pahala untukmu, kebaikan untuk awak. Kalau mu tak puji, Allah Ta'ala tak rugi apa-apa, yang ruginya kita. Siapa dia buat tak baik, terimalah balasannya. Kita berdoa pada Allah SWT pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, supaya Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita. Di antara zikir yang kita baca setiap kali lepas salat, ingat zikir itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan lupa doa ni. Zikir ni jangan lupa lepas salat. Imam baca, kita baca. Imam tak baca, kita baca. Itu kaedah dia. Dia kata, oh saya ni kalau imam baca saya ikut. Tak. Zikir lepas salat adalah berzikir peribadi. Zikir individu. Kita tak terikat dengan imam, jangan ikut dia. Kalau dia tak baca, kita baca. Ni kita dah ni imam, kalau imam baca apa, lepas tu dia berdoa, kita bangun, dia bangun, kita bangun. Kita belum habis lagi zikir, kita duduk. Selesaikan zikir kita, rugi. Jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk bersyukur, yakni banyak beribadat, dan syukur dengan lain-lain makna yang lebih luas. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadat dengan sebaik, dengan secomel yang mungkin. Itulah zikir kita. Jangan lupa, kamu nak zikir waktu pagi itu selalu baca. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, mari kita pergi ke bacaan ayat yang ke-44. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Balik kepada ayat 44. Ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu, dan kalaulah Al-Quran itu kami jadikan dia dalam bahasa asing, maknanya Quran bukan bahasa Arab. Andai kata lah ni, andai kata Allah Ta'ala buat nak jawab balik hujah-hujah karut buat kafir itu. Munasabatul ayah, para jemaah tengok susunan ayat ini. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut al-mulhidina fi ayatihi, orang-orang yang menyeleweng daripada ayat-ayat Allah
semua perbuatan mereka tidak tersembunyi bagi Allah. Dan juga orang-orang yang kafir, yang keras kepala tak dengar kata, mereka bagi cadangan. Kenapa bagi ayat Quran dengan bahasa Arab? Kenapa tidak turun dengan bahasa Ajam? Tak turun dengan bahasa lain, macam kitab lain. Kitab Taurat bukan dengan bahasa Arab, dia panggil Ibrani. Jadi dia nak macam tu jugalah. Nak ambil. Allah pun jawab balik, "Lau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan." Kalau aku bawa turun ayat Quran ini dengan bahasa yang lain daripada Arab, membantah juga. Kamu bantah. Dia kata apa? Laqalu laula fussilat ayatuhu. Mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa yang kami faham? Ni waktu bahasa pelik-pelik ni kita nak tahu apa? Marah pula. Laula fussilat ayat a'jamiyun wa arabiyyun. Patutkah kita ini berbahasa asing? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawanya berbangsa Arab. Dia yang pentingnya komen tak habis-habis lah. Komen dia punya komen tidak habis. Buat mari Quran bahasa lain. Macam mana kita nak faham? Rasulullah orang Arab, orang kampung kita, orang Quraisy, mari Quran pula bahasa lain. Tak jadi. Gitulah orang kalau tak setuju, dia korek juga, dia pusing juga ikut mana pun, dia kona juga, yang penting tak mau terima. Itu je sebenarnya. Maka dengan ini Allah SWT jawab kepada puak-puak Arab. Jawab lagi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan supaya Nabi jawab balik komen-komen ataupun kritikan puak kafir. Jawab balik. Banyak cakap. Ini kata apa? Jawab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu menjadi cahaya. Al-Quran itu menjadi cahaya petunjuk, wa syifa, serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Quran ni petunjuk dan penawar bagi orang beriman. Kalau orang tak beriman, tak usah duk cakap banyak. Buat penipala kita ya. Yang tak beriman. Yang mengaku beriman pun ada lagi pening dengan Quran. Banyak juga yang pening-pening. Kerana itu Allah SWT peringatkan kepada kita, fungsi Al-Quran ini apa dia? Hudan, petunjuk, untuk membimbing orang-orang yang tidak tahu ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga menjadi penawar, ubat yang mujarab kepada siapa? Bagi orang yang masih lagi ragu, masih lagi kesamaran, masih lagi tak tahu apa, hati dia masih bergelumang dengan syirik atau dengan maksiat, maka Quranlah penawarnya. Quranlah penawarnya. Jadi kita kena, fungsi Al-Quran itu besar. Sebab apa? Sebab dia ada dua kerja. Satu petunjuk, satu lagi dia panggil penawar. Satu petunjuk, satu lagi penawar. Baik. Dalam ayat Quran yang lain, tuan-tuan tanda, ayat Quran dia banyak, kan? Dalam surah Al-Isra, tulis dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82. Ayat 82 Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء. Kami turun daripada Quran itu yang menjadi penyembuh, penawar.
dan rahmat bagi orang beriman, tapi orang kafir bertambah rugi. Sebab apa rugi? Kenapa rugi? Sebab Allah Ta'ala beri kepada dia pintu hidayah, tapi mereka telah meninggalkan hidayah ataupun ubat yang sangat mujarab ini. Rugilah dia. Nah, itu dia panggil surah Al-Isra ayat yang ke-82. Baik. Mana kau contoh? Tulis ni pelajar. Di mana kau contoh kita nak tengok Quran juga sebagai penawar kepada fizikal? Boleh? Boleh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bermusafir. Siapa ada satu kampung minta izin dengan orang kampung ni nak jadi tetamu. Mana kami nak jadi tamu. Bila jadi tamu, berilah tempat tinggal. Bagilah makanan. Orang kampung ni tak mau terima. Mu nak duduk buka kemah mu duduk situ. Makan sendiri. Kita kata bila tetamu ni, maknanya kita kena sediakan makanan. Bagilah tempat duduk. Tak mau terima. Tak kedir Allah SWT. Malam tu ketua kampung kena sengat. Ladir. Maknanya kena gigit ke binatang berbisa. Sakit sangat-sangat. Sakit. Habis tak bomo kampung mari jampi tiup tak jadi apa. Nah, panggil tobik keluar belakang jemalah mah, jemalah bumi segala jemalah tak jadi. Dia duk mesyuarat dia kata, dia kata nu. Ada sekumpulan nu. Hak duduk tepi kampung ni, kita minta tolong dia orang lah. Orang bila terdesak baru dia ingat kepada orang. Macam cerita Nabi Yusuf kan. Berapa tahun dalam penjara baru teringat ke Yusuf. Bila raja bermimpi baru teringat balik. Dia pergi jumpa sahabat-sahabat ni. Dia kata boleh, kamu ni pandai ke tidak? Ruqyah. Maknanya jampi. Penghulu kapur kita ni sakit. Sahabat-sahabat ni boleh nak jampi tapi kena bagilah juga sumbangan. Ni kita. Mana kalau dia ni tetamu, dia tak minta apa-apa dah. Tapi oleh kerana awak sombong tak mahu terima kami, bayarlah sikit. Sudah. Bolehlah tak apa. Kalau sembuh kita akan bagi apa ni? Skandar kambing. Qati'ah, mana satu kumpulan kambing apa ekor tahu. Dia orang pergi baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tiup. Puf. Sembuh. Bila sembuh, boleh kambing. Dia orang buat balik kambing ke Madinah. Tak berani nak makan ni, takut tak sah. Tak sah ambil upah ni. Jadi bila dia pergi, Nabi pun suka. Nabi kata, mu buat apa? Baca Fatihah ya Rasulullah. Boleh ke nak guna kambing Nabi? Nabi ketawa, Nabi kata, wadribu li bisahmin ma'akum. Masuk aku sekali jugalah. Maknanya kalau boleh lima ekor sorang, masuk aku sorang. Maknanya boleh. Hadis ni dalam Bukhari, cerita sahih. Jangan pula kita ambil cerita ni kau duk main ruqyah lah kita ni, mengambil upah berjapit lah. Al-Quran bukan itu fungsi dia utamanya duk tiup orang, tidak. Ni orang bagi ni, nak baca ayat ni untuk sakit kepala. Nak baca ayat ni untuk nak minum air kena baca ayat ni. Kita kata bila nak habis air duk baca ayat. Minum sudah pagi bacalah Quran. Jadi kita nak sakit lutut batas tu. Macam-macam lah duk mengajar. Duk mengajar dalam internet ni, penat kita. Jadi itu di antara apa yang telah ditunjuk bahawa Quran itu menjadi syifa dan penawar. Nabi syifa dan penawar. Dan banyaklah juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajar supaya kita gunakan jampi dengan ayat-ayat Quran seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi, kalau keluarga Nabi sakit, nafasa alaihi bil muawwizat. Nabi kita pergi baca 3 kul, lepas tu dia tiup. Kita pun kalau kita pergi ziarah orang sakit, janganlah pergi tangan kosong kata orang. Paling tidak baca Al-Fatihah, tiup dia. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah tu terangkat dia punya penyakit. Kita tak tahu. Saya ni bukan wali ustaz, pergi baca pun tak jadi. Siapa dia cakap awak walinya? Kita kata kita ni orang beriman, kita ni orang yang ada Quran dalam hati kita, walaupun Al-Fatihah 3 kul. Takkan tak ada 3 kul tak boleh nak baca kan? Jadi alhamdulillah tulis
Hadis Aisyah ini rawahu Muslim. Iza marida ahadun min ahli baiti nafasa ali bil muawwizat. Mana Nabi kata baca 3 aku dia tiup. Tiup tanpa air liur. Kita tiup. Dalam risalah yang ana bagi ni ada risalah yang kita keluar, tajuk dia motivasi pesakit. Ini dalam ni ada bacaan-bacaan yang telah kita ambil. Tengok tajuk dia motivasi pesakit. Ambil cari motivasi pesakit ni. Kita bagi kepada beberapa bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ziarah orang sakit, baca. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, para jemaah sekalian. Baik. Kita pergi kepada ayat terus. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, na'udzubillah, Al-Quran itu menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka, bukan penawar. Bagi orang yang tidak beriman, dengan Al-Quran ni sakit kepala. Kita orang beriman bila dengar Al-Quran tenang hati. Dia sakit kepala, stres kata orang. Dengar Al-Quran dia panggil trauma ke apa? Pasal tu ni orang panggil tak khabar ingat. Dan ia juga merupakan gelap gelita yang menimpa pandangan mereka, bukan cahaya yang menerangi. Jadi bagi orang bukan Islam, Quran ni menggelapkan dia. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka dengan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh. Kita ni kalau duduk jauh kita panggil, dengar tak dengar? Tak dengar. Ibarat macam itulah. Quran ada depan dia, tapi tak masuk dalam hati, seolah-olah kita panggil orang dari jauh, tak dengar. La haula wala quwata illa billah. Masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata? Tak dengar lah, nak dengar apa? Main dengan telinga sombak. Dia kadang-kadang telinga betul ni tak tersombat, telinga hati tersombat. Telinga hati tersombat, cakaplah apa saja pun tak jadi apa. Kita cakap dia tak tahu. Bahasa orang kampung Kelantan sedap lagi. Goyaklah rimah gajah pun tak jadi apa. Sedap juga, sedap kita lagi. Main rimah gajah ni tak. Mana kau cakaplah harimau ke gajah ke, dia ni tak peduli dia. Tak tahu apa. Mana Allah gambarkan seolah-olah kita baca Quran kepada orang yang hati tertutup ni macam kita panggil orang yang jauh, memang tak dengar. Nampak mulut gerak tak tahu apa. Allahul musta'an. Berat juga tu, kan? Jadi orang-orang yang buta hati daripada Quran, mereka tidak akan mendapat manfaat daripada Quran walaupun dibaca Al-Quran. Walaupun dibaca Quran tak jadi. Ini kita bimbang lagi ni. Sebab itulah dulu bila kita dulu dia pasang kaset waktu belum solat, kita kata tak payahlah, tak payah pasang. Kalau orang nak dengar Quran, dia buka, dia dengar sendiri. Kalau kita pasang speaker dekat, orang lain duduk buat rumah dia, tak jadi juga. Azan pun dia tak mari juga. Jadi hati itu, itulah yang kita bimbang. Sebab itulah kata seorang ulama salaf, dia kata quwwatul, nama dia tulis nama Ibnu Ijlan rahimahullah, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati dia, bukan duduk di kaki. Berapa ramai orang tua merangkak bertongkat sampai ke masjid, betul? Berapa ramai orang muda, kalau naik basikal 50 km gatih boleh pergi, naik bukit lagi. Tapi 50 langkah ke masjid tak sampai. Ada orang tua berpuasa dia, musim panas puasa, musim sejuk puasa. Ada orang muda cakap makan hidup dia, nak kata apa. Jadi itulah dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk dalam jiwa dia. Kalau dia kuatlah dia. Lepas itulah bila ada orang mari di pondok, dia kata, ustaz saya nak mencari kekuatan jiwa. Kuat jiwa apa, duduk ujung dunia tu? Mari duduk depan-depan tu imam ni. Mari duduk depan. Waktu orang mengaji, ada kitab sini.
Mencari kekuatan jiwa, kekuatan ilmu. Ni mari duduk paling ujung, paling jauh sekali. Kuat jiwa apa? Nak lari daripada jaga cucu rumah, mari duduk pondok. Buat apa gitu? Tak. Kita letakkan keikhlasan kita untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ambil peluang beruzlah. Dalam dunia ni dia panggil uzlah. Makna jauh diri daripada dunia-dunia. Itulah tujuan kita duduk di tempat yang jauh daripada kehingabangan masyarakat ini. Tapi kalau duduk sini pun lagu tu juga, sama lah. Allahu Akbar. Baik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan seolah-olah kita panggil orang ini daripada tempat yang jauh, dia tak akan dengar. Mari kita pergi ayat 45. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Dan janganlah engkau berasa kecewa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keingkaran kaummu, kerana demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurah. Allah kata, aku beri kepada Musa kitab Taurah, fakhtulifa fih, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Tengok ni. Tengok nota di bawah kata apa? Yakni ada di antara kaum Nabi Musa yang beriman kepada Taurat, ada yang tak beriman. Samalah. Maknanya fa'amana biha ba'duhum wattaba'uha. Sebahagian daripada Bani Israel ikut Musa, ikut Taurat. Ada di kalangan mereka yang tak ikut, wa'aradu, melawan, menentang lagi. Demikianlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Quraisy dengar aja Quran terus beriman. Ada yang dengar Quran terus melompat. Ini apa Muhammad? Memecah belah masyarakat, memporak-porandakan kesatuan kita. Ingat baik-baik, hari ini 16 Ramadan. Peperangan Badar tahun berapa? Berapa hari bulan Badar? Ingat, 17 Ramadan, semua tulis hari ini dalam sejarah. 17 Ramadan tahun yang kedua, iaitu peperangan Badar. Mendiang Abu Jahal dalam malam peperangan Badar, berdoa ya Allah. Dia berdoa. Dia kata apa? Ya Allah, Muhammad ni telah bawa kepada kami ajaran yang tak pernah dibawa oleh tok nenek kami. Dia telah memecah belahkan kesatuan Quraisy di Mekah. Fa'ahinhul ghada, binasakan dia esok. Subhanallah. Mendiang Abu Jahal berdoa juga. Nak kata apa? Jadi Allah Ta'ala bagi cerita Nabi Musa kepada Nabi SAW supaya Nabi kita tenang. Nabi kita tenang. Ada juga Nabi Musa apa sama juga. Kata orang kita ni kalau kita kena seorang je, kita rasa letih. Tapi kalau ramai lagi orang kena, kita rasa oh dia kena juga. Tidak aku seorang ya. Kerana itu hikmah. Bila syariat puasa, Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diperdukan kata puasa sebagaimana umat dulu kena dah. Jadi kalau kita rasa letih, orang dulu pun penat juga. Kalau mau letih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi Quraisy, Musa telah menghadapi cabaran yang sama. Tenang hati Nabi. Baik. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Tengok Allah Ta'ala guna laqudiya. Kalau orang mengaji bahasa Arab ni panggil qudiyah, mabnil majhul. Ya. Dijatuhkan hukuman. Allah tak kata laqadaitu, aku jatuhkan hukuman. Sebab itulah bila mari benda-benda yang azab, benda yang tak baik, kita beradab bahasa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan laqudiya bainahum. Allah kata dijatuhkan hukuman ke atas mereka dengan serta-merta. Tuhan tak kata laqadaitu, aku. Tapi dalam bab nikmat Allah kata aku yang beri rezeki. Nahnu narzuqukum, kami beri rezeki. Itu dari uslub bahasa. Sebab itulah kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla, benda-benda buruk kita tak nisbah kepada Allah. Semua tu hak Tuhan belaka. Pendakwah kita berlepas ceramah dia kata tuan-tuan,
apa yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari kelemahan saya. Itu dia panggil beradab kita ni. Tapi kalau kita belajar ilmu akidah, semua yang baik yang buruk ditentukan oleh Allah. Tapi kita tak guna nisbah itu kepada Allah Azza wa Jalla, ta'adduban, beradab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam itu kata la qudiya bainahum, akan dijatuhkan hukuman mereka atas mereka. Tapi apa boleh buat? Allah kata apa? Aku tangguhkan mereka. Tengok ayat ini ditafsir dengan ayat surah Fatir. Tulis surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Tuhan kata, kalau aku nak ambil tindakan ke atas manusia ni, dengan sebab mereka derhaka kepada aku, tak ada benda hak hidup atas dunia ni, mati habis. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Aku bagi tempoh. Setiap orang ada tempoh dia. Setahun, 2 tahun. Fir'aun dengan Nabi Musa nak boleh ke Fir'aun tenggelam dalam laut? Berapa lama? Bukan doa Musa hari ni, doa esok Fir'aun mati dah. Lepas Nabi Musa berdoa, dengan tempoh binasa Fir'aun berpuluh tahun lagi depan tu. Kita pun jangan duk kumpayakun lah. Jangan kumpayakun. Bila kita tengok orang kita tak suka, kita ya Allah mati dia esok. Lama tempoh dia. Kadang-kadang ni orang zalim ni panjang umur Tuhan bagi pada dia. Diktator dunia ni lama pula dia merintah. Maka Tuhan kata apa? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Bila sampai tempoh, aku tahu mana dia duduk. Allah Ta'ala tengok, sembunyi dalam tanah ke, sembunyi dalam gua ke, sembunyi dalam bangunan, azab itu akan sampai. Surah Fatir ayat 45. Tengok ayat kita ni. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka kaum masih menaruh syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Kaum yang Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, masih lagi menaruh syak dan meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Main orang panggil tak mau terima, itu masalah, tak mau terima. Walau dia tahu, dia cabar Quran, cabar bulagha fusaha Quraisy, tak boleh nak jawab. Tuhan kata awak mari satu ayat, awak mari satu surah, satu Quran, cabar, tak boleh buat. Adalah cerita-cerita orang panggil wa'ila mengantuk. Nah, bila dia cabar, dia pun cuba nak ikut. Ambil surah Al-Fil, dia pun ikut. Kita kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia pun tanya, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khartum tawil, jismun kabir. Jadi Quran lah gitu. Gajah, mu tahu gapo gajah? Belalanya panjang, bodinya besar. Gapo dia hidayah cerita gajah? Ni cerita Zul Negara lah gitu. Bukan cerita hidayah. Nak kata apa? Arak coba nak main. Tak boleh buat apa lah gitu. Cerita khartum tawil, jismun kabir. Kita tanya budak pasti dia kena gajah. Ada belalai. Baiklah, kita tamatkan ayat kita, ayat 46. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil'abid. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Inilah keadilan Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata buat amal baik untuk dirimu. Banyak lagi banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, mak-mak, Allah kata kepada dia, buat baik untuk dirimu. Sekarang ni bila kita tahu semua amalan kita untuk kita, kenapa kita malas? Kenapa tidak perbanyakkan?
Bulan Ramadan ni alhamdulillah kita tak sibuk dengan makan minum dah. Kita sibuk dengan banyak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cuba. Peluang pintu-pintu kebajikan tu Allah Ta'ala buka luas kepada kita. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Ambillah peluang yang ada ini. Separuh telah berlalu, tinggal lagi separuh. Ambil. Jangan duduk main. Kata tak ada lah. Saya ni duduk masjid dah, tak ada apa dah. Nah, mari zuhur tu balik maghrib. Iktikaf, baca Quran, mengantuk tidur, sedang ambil wuduk sambung balik. Nak kata apa? Hidup sibuk apa lagi kita ni, sibuk apa? Tak ada sibuk apa dah. Dulu sibuk jaga anak, anak dah besar. Hai sibuk juga ustaz. Gapo dia? Tak boleh nak duk pondok klik jaga cucu. Pula dak Allahu akbar. Ada setengah tuk tu. Ni cerita sungguh ni lama tapi lama dah. Dia mari sedih sambo ni. Kenapa? Nak balik. Tak usah duduk pondok dah. Tak usah dah. Apa? Ayah itik kapur tak ada orang jaga. Allahu akbar. Jawab dia tuan guru. Agak-agaknya ayah dengan itik tu boleh boleh kaya kapal orang kubur ke mana? Teriak. Tu biar air mata sedih. Klik juga. Dia tak kata sedih tu yutan balik untuk adik klik biarlah. Ayah tu kita klik sembelih lah. Nah, balik juga. Itulah nafsu kita. Allahul musta'an. Baik. Ayat ini menjadi motivasi besar kepada kita. Man amila salihan fali nafsih. Siapa dia buat baik untuk diri dia. Kita ni tahu kalau kita buat boleh kita, mesti kita akan buat. Mesti kita akan buat. Satu analogi cerita bagus kat cerita ni. Dia panggil ahli motivasi cerita. Dia kata orang ni nak pencen. Dia nak habis tamat tempoh kerja. Dia kerja kontrak. Jadi toke dia kata mu ambil satu projek buat rumah. Buat comel lah rumah. Gak dia pun duk mikir moga aku nak pencen dah naik pakak sah dah. Dia buat gitu-gitu je kata orang. Nak sudah ya. Bila siap rumah toke dia panggil anugerah. Dia kata inilah rumah yang aku beri kamu sebagai oleh kerana mu ni kerja baik sepanjang duduk dengan syarikat ni. Inilah rumah ini kami nak anugerahkan kepada kamu. Bertempik dia. Kenapa tak bagi tahu? Kalau bagi tahu kita buat je tercomel sekali. Bagai-bagai buat ni orang kata dinding pelah dinding macam buat dengan kaki. Mungkin nak sudah ni nak pencen. Dia kata kenapa tak bagi tahu? Kalau bagi tahu kita buat comel lah. Aku nak tengok keikhlasan. Jadi inilah gambaran kita. Man amila salihan fali nafsihi. Kita buat baik atas dunia untuk kita. Kenapa kita mikir itu dia panggil tidak jujur, tidak ikhlas kita. Dia kata kalau tahu nak bagi ke saya buat molek. Dah. Sepatutnya awak sebagai pekerja, sebagai amil, buatlah comel-comel. Tak kira lah untuk siapa apa, dah kita kerja. Itu tidak ikhlas dia panggil. Allahul musta'an. Maka Allah ajar kepada kita, man amila salihan fali nafsi. Mau buat amal yang baik boleh kamu. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hamba dia. Tak ada zalim. Sebab yang zalimnya kita sendiri. Zalim yang paling besar sekali apa dia? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar sekali. Sebab kita lawan, kita rampas hak Allah. Allah yang patut diesa, patut dipuja dan dipuji. Kita pergi buat hak Allah ni, ada kawan, ada sekutu, ada benda-benda yang tidak baik. Inilah yang kita bimbang. Para jemaah sekalian, tamatlah ayat kita 44 sampai 46. Sekarang ni kita pindah kepada mengutip beberapa fawaid, beberapa faedah yang menarik. Baik, faedah yang pertama. Tengok ayat yang pertama. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu. Kalau kami turun Quran dengan bukan bahasa Arab, mereka kritik pula. Dia komen. Jawab dianya, kata dia ulama tadabbur, annal hujjata la taqum
mana-mana hujah tidak tertegak kecuali apabila manusia itu memahami hujah tersebut. Wa anna mujarradal balagh, sekadar bagi tahu je, itu betul belum menjadi hujah. Sebab orang tak faham. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bila dia hantar rasul, dia hantar dengan bahasa kaum. Tanda ni pelajar dalam surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa ma arsalna mir rasul, kami tidak hantar mana-mana rasul kepada mana-mana kaum illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lidah, dengan bahasa kaum. Sebab itulah kalau kita nak pergi berdakwah, elok kita berdakwah, pendakwah tempatan tu lebih, orang panggil lebih kesan. Contohnya kita nak pergi berdakwah pendalaman di orang asli contohnya. Kalau boleh pendakwah asli masuk, cakap dengan bahasa dia, oh lagi seronok dia. Dia penuh di apa ni Sabah Sarawak ni, dia hak kan dia banyak lahjah, banyak apa ni suku-suku kaum. Kalau boleh pendakwah yang suku dia tu lagi cantik. Bolehlah sekali-sekala pendakwah luar bagi sokongan, tapi orang panggil bahasa tempatan tu lebih jinak. Macam kita Kelantan lah, tak? Bunyi kejap Kelantan segah lalu. Akbar. Pengalaman kita duduk berdakwah ni lah. Bila kita ceramah bahasa Malaysia ni, mungkin dia mau dia rakam ni seluruh dunia tengok. Kita cakap luas sikit. Biasa ya. Tapi 10 minit terakhir, waktu kita duduk kempen projek mega mampu milik ni, duduk kempen apa ni zikir yang maksum 4 kali, kita kejap Kelantan. Hok ngatuk celek mata selalu. Dia panggil jelira hok ni 10 minit terakhir ni jejak. Sebab pasal itulah Allah Taala hantar mari pendakwah rasul-rasul mengikut lisan kaum tu. Supaya tak ada hujah lagi. Kami tak faham dia cakap apa. Apa tak faham. Kita dalam kita mahkamah dulu kan, dia panggil ada juru bahasa. Juru bahasa dia. Sebab dulu hakim orang putih. Tapi sekarang ni hakim Melayu pun juru bahasa juga. Badi tak faham juga. Main-main pelik-pelik. Nak kata apa? Baiklah. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Allah kata apa? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Fungsi Al-Quran bagi orang yang beriman, hudan, petunjuk, dan juga sebagai syifa, penawar. Allahu Akbar. Maka dalam Quran ni dia ada petunjuk cara hidup kita, satu lagi penawar kepada semua perkara. Jadi penawar ni ada dua, tulis penyakit dalam diri manusia ni ada dua. Satu dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat, kehendak nafsu. Nafsu ni nak go tu, nak go ni, nak ni. Satu lagi dipanggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni masalah penyakit hati. Syak kepada Allah Ta'ala. Tak yakin dengan penuh-penuh. Riak dalam ibadat. Takabur, itu dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni penyakit keraguan terhadap agama. Penyakit syahwat asal ni lah. Nak makan banyak, nak pakak besar, takabur, riak, itu dia panggil penyakit-penyakit yang berkait dengan kehidupan syahwat kita ni. Maka Al-Quran ni menjadi penawar kepada dua-dua. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut Quran itu sendiri ubat. Mari kita main bahasa sikit. Allah kata apa? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Quran itu petunjuk dan penawar. Waktu Allah Ta'ala sebut tentang madu, Tuhan kata apa? Fihi shifa'un linnas. Dalam madu itu ada ubat. Jadi dia kata berbeza di antara, sebab Quran sendiri itu penawar. Tapi dalam madu tu ada penawar. Kena tak kena cerita lain. Sebab bukan semua orang boleh menawarkan menjadi madu sebagai penawar. Orang kecil manis kalau minum madu banyak-banyak potong kaki juga. Tapi lebih lagi madu sampai kita ini tak tahu betul tak betul. Payah. Madu asli. Duk lama setengah botol tu gula. Madu asli apa lagi tu? Baik. Mana Quran itu menjadi penawar,
Quran itu menjadi syifa. Jadi cuma timbul lagi soalan, kenapa kita baca orang kena rasuk, kacau ke hati. Kita pergi baca ayat kursi, sengih suka dia. Ada orang ni mari tak ada baca lagi. Baru nak pergi baca tu, topik dah. Kenapa? Ada satu kali budak-budak ni kena rasuk, kena kacau ke hati ni. Ustaz-ustaz ni ramai pakat pergi baca. Senyum. Dia ni balik dia perli main. Jadi ada ustaz nak pergi baca tu, dia kata hak ni boleh. Dia kata di para ulama, dia panggil quwwatur raqi. Quran tu semua tu senjata yang tajam. Ayat Quran ni, ayat kursi apa ni, senjata tajam. Tapi walaupun pedang tu tajam, kalau tangan kena stroke, tangan yang lumpuh, jadi apa? Pergi ketak-ketak, nak pergi pukul apa? Itu ibarat kata. Maknanya kalau ar-raqi qawiyul al-iman, pembaca tu kuat jiwa dia baca je kena. Kesan tu ada. Sebab itulah kita nak jadi pembaca ni, nak jadi raqi, kita kena kuat iman kita. Jangan duk main baca jadi tak jadi. Tak jadi jawab dia ni. Tak yakin, dia sendiri pun tak yakin. Jadi ke tak? Tak boleh. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Allah kata apa? Walaula kalimatun sabaqat mir rabbik. Dia kata kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah dari Tuhanmu, mir rabbika. Dia panggil Rabb di sini sebab tu dia ni sebab rabbika daripada Tuhanmu. Maka ulama kata rububiyah khas. Rububiyah makna ketuhanan yang khasnya iaitulah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi dipanggil hunaka rububiyah ammah. Ada juga secara umum. Sebagaimana kata di ahli sihir Fir'aun, setelah dia tengok hujah Nabi Musa kuat, dia kata qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan pencipta alam, Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa, Tuhan Harun. Jadi yang umum tu Rabbil alamin itu umum, yang khas Tuhan Musa. Tuhan tu juga. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata laula kalimatun sabaqat mir rabbik, daripada Tuhanmu. Itu dia panggil daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu iaitulah Tuhan yang memberi segala peringatan kepada kita. Kalau tidak, kita tak tahu apa dalam perjalanan hidup kita ni. Jadi kita tahulah Allah Taala itu Tuhan yang berkuasa di atas segala-gala perkara yang kita buat. Baiklah para jemaah sekalian. Yang keempat dah kita dah. Yang keempat, Allah kata apa? Laqudiya bainahum. Tengok dalam ayat ni kata laqudiya bainahum, Allah Taala akan putuskan di antara mereka. Allah Taala akan putuskan di antara mereka. Sedikit perbahasan dari sudut bahasa. Allah kata, dia kata laqudiya, diputuskan, dijatuhkan hukuman. Tuhan tak kata laqada, dia akan putuskan di antara mereka. Inilah bahasa Al-Quran yang biasanya. Biasanya apabila benda-benda yang tidak baik, kita gunakan qudiya. Dia panggil al-fi'l lima lam yusamma fa'luhu. Dia panggil bin mabni al-majhul. Qudiya. Dia tak kata laqada. Sebab apa? Itu dia panggil beradab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jin, tengok, jin. Wa anna lan nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tak tahu asyarrun urida, kejahatan yang nak dikenakan ke atas muka bumi ini, ataupun rabbuhum rasyada, Allah Ta'ala yang nak beri petunjuk pada mereka. Jadi jin bila dia kena sekat daripada naik ke langit, daripada nak pergi dengar cerita-cerita ni, dia kata kami tak tahu keburukan nak ditimpa ataupun Allah Ta'ala nak beri satu perkara. Ulama tadabbur kata ini adabun alin. Satu adab yang tinggi. Apabila nak nisbahkan benda tak baik, kita tak kata Allah.
kita guna mabni lil majhul, urida, qudiya. Bila kita benda nak baik, kita kata arada bihim rabbuhum rasyada, maka Allah Taala yang beri kepada mereka. Ini semua ni bahasa-bahasa yang kita kena belajar. Sebab apa? Uslub Al-Quran tu, gaya bahasa dia cukup indah dan cukup tinggi. Lagi banyak kita belajar, insya-Allah lagi menarik. Macam semalam kita bincang tentang kitabun dengan kitabun, semua sama, bacaan sama, kitabun, kitab, zalikal kitabu, tapi tak ada alif. Betul tak? Likulli ajalin kitab, ada alif. Itu beza. Yang ni kitab hidayah, yang ni kitab amali, kitab dengan makna tulisan ajal, tempoh. Wallahu alam. Jadi kita untuk pelajar-pelajar yang nak belajar ilmu ni, ada sebuah kitab kecil lah kitab ni. Namanya Rasmul Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Betul nama kita. Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Garis panduan untuk nak memahami tulisan Resam Osmani. Itu baik, menarik. Baiklah, yang terakhir, ayat yang terakhir, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Mu buat baik untuk dirimu, mu buat tak baik ke atasmu. Allah Taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hamba dia. Ayat ini isbatul adli fi a'la maqamatihi. Allah Taala mengisbatkan keadilan Allah yang sangat tinggi kedudukannya. Sebab itulah Tuhan kata lil 'abid, bagi hamba dia. Seorang itu ketua, bawah dia ada hamba-hamba, abdi-abdi dia. Dia boleh buat apa saja. Ikut akulah hamba aku. Nak pukul ke nak apa. Nah. Tapi bila Tuhan jambi, la wa ma rabbuka bizallam. Allah kata aku tak akan zalimi, tak akan khianati, tak akan buat nyaya kepada hamba-hambaku. Ini dia panggil kemuncak keadilan. Sebab Allah Ta'ala yang berkuasa, tapi dia juga beri jaminan dia tak buat zalim. Sebab itulah kalau kita bercakap tentang syurga neraka, kita kena kata hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilih untuk ke syurga, masuk dalam syurga, itu dengan limpah kurnia Allah. Na'udzubillah, mana-mana orang yang dicampur dalam neraka, fa bi'adlihi, itu dengan keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada kezaliman, tidak ada. Kita belajarlah bahasa-bahasa akidah ni, menarik. Karena tu kitab tafsir ni, belajar ilmu tadabbur, dia ada semua. Akidah ada, fiqh ada, muamalah ada, sejarah ada, semua ada dalam Quran. Cara kita olah je lah. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah yang beristiqamah belajar, kita akan dapat ilmu memahami Al-Quran. Walaupun tidak banyak, sekurang-kurangnya kita merasai kemanisan ilmu Quran itu. Sebagaimana kata di para ulama, Al-Quran ini ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisan. Buah taman ni duduk dalam kotak ya, bang budak. Nah, belilah buah taman ajwah yang paling mahal sekali. Duduk dalam kotak, dalam plastik, dalam bungkus, tak akan bang. Tapi kalau sedapnya, lemaknya manis, masya-Allah tabarakallah. Hakazal Quran. Maka dengan ini alhamdulillah tamatlah kita juzuk yang ke-24. InsyaAllah siri akan datang kita masuk juzuk yang ke-25 bermula ayat 47. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.